Okey, sekarang bersama dengan saya sekarang ni adalah dua orang pelajar saya daripada kursus co-curriculum berkredit seni tari tradisi dan kreatif. Nanti kita nak tanya kat diorang lah berkenaan dengan soalan-soalan nanti kita akan tanya mengenai dengan seni tari sepanjang diorang ikut seni tari ni, dan kita akan kenal dengan diorang satu persatu. Kita mulakan dengan Caitlin. Perkenalkan diri. Okay, nama saya Caitlin Anak Denis dan ini merupakan tahun 1 dan semester 1 untuk saya belajar dekat UTHM ni, dan saya berasal daripada Sarawak. Bagi fakulti saya pula, saya dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina iaitu FKAAB, dan saya berumur 22 tahun lah untuk tahun ni, dekat tahun 2021 dan saya merupakan salah satu pelajar daripada kursus seni tari tradisi tradisional dan kreatif. Nama saya Muhammad Arif bin Harul Afandi. Saya merupakan pelajar tahun 3 di UTHM ini, dan saya adalah pelajar daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Saya merupakan berasal daripada Johor, dan saya juga merupakan salah seorang pelajar dalam kursus seni tari tradisional dan kreatif. Kita teruskan dengan soalan yang kedua yang berbunyi, apakah ekspektasi awak sebelum awak mengikuti kursus co-curriculum berkredit seni tari tradisi dan kreatif? Masa saya memilih kursus kurikulum yang akan saya sertai bagi semester ni, mula-mula saya nampak kursus ni dia menarik sikit sebab saya ni jenis yang minat dalam bidang tarian sejak dekat bangku sekolah lagi, dan saya memang jenis yang ingin menimba sesuatu yang baru, contohnya menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang saya ada sekarang ni. Jadi dengan menyertai kursus ni, saya berharap dan ekspektasi saya lah saya dapat mempelajari dengan lebih baru lagi, dengan lebih mendalam lagi tentang seni tari dan budaya yang ada di negara kita, lebih-lebih lagi dalam tarian tradisional Melayu, di mana saya mempunyai kekurangan sikitlah pengetahuannya. Dan saya juga ekspektasi saya semasa memilih kursus ni juga saya rasa macam menarik sebab sekarang kan di mana kita semua sedia maklum bahawa situasi yang tidak mengizinkan wabak COVID-19 ni, jadi semua pembelajaran harus dijalankan secara online. Jadi saya tertanya-tanya bagaimana pembelajaran bagi kursus seni tari ini akan diadakan dalam secara online, dalam secara maya. Jadi itu membuatkan saya lebih tertarik untuk menyertai kursus ini. Baiklah, untuk ekspektasi saya pula, pada awalnya memang saya seorang yang tak pernah menari. Saya memang zero lah tentang tarian ni, dan seperti saya kata tadi, saya bukan seorang yang berasal dari Johor, jadi saya nak explore. Macam saya kata tadi, saya bukan orang Johor, berasal dari Johor, dan ini adalah kursus seni tari tradisional dan kreatif. Saya tertarik pada tradisional tu kerana saya nak belajar satu tarian negeri saya, iaitu adanya berseda lapis. Itu yang menarik saya dah, dan saya pun ada sedikit macam Caitlin, mula nak minat sebab mungkin saya tak pernah lah menari ni, tapi saya ada ahli keluarga yang merupakan seorang yang bekerjanya penari. So saya macam nak tengok, nak cuba explore lah apa yang dia buat, macam mana semua tu, dan dia ilmu baru dan pengalaman baru lah. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 3. Boleh tak ceritakan ataupun kongsikan pengalaman suka duka awak sepanjang awak mengikuti kursus seni tari tradisi dan kreatif? Apa pengalaman suka dan duka awak? Kira macam saya jumpa dengan orang yang baru, lebih-lebih lagi dalam pembelajaran online ni kan kita macam tak kenal siapa-siapa sebab kita tak jumpa secara bersemuka. Jadi bila saya sama grup, sama kelas dengan diorang pun macam ada membantu sedikit sebanyak semasa sepanjang sesi pembelajaran saya ni. Dan
pengalaman suka saya juga, saya dapat belajar pelbagai jenis tarian dan pelbagai ilmu, banyak ilmu yang saya dapat dari sepanjang menyertai kursus ni. Tak kira lah dari segi tarian, dari segi pengetahuan, dari segi pengetahuan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, sama ada macam Tok Muda yang selalu banyak bagi contoh-contoh tarian di luar, situasi yang di dunia di luar, banyak-banyak ilmu yang saya dapat pelajari dan saya dapat fahamkan, dan juga saya juga dapat meningkatkan lagi jugalah sepanjang pembelajaran online ni. Saya dapat meningkatkan lagi saya punya kemahiran menggunakan ilmu teknologi, kemahiran dalam menyiapkan kerja, dalam menggunakan software seperti Word, PowerPoint, Google Drive dan sebagainya. Itu pun berkat atas tunjuk ajar Tok Muda dan juga rakan-rakan sekalian. Dan bagi pengalaman yang dukanya tu, kalau dari segi duka dia tu taklah duka sangat, cuma kena mental dan fizikal kena kuat lah, sebab kalau secara online ni memang banyak cabaran dan dugaan dia, especially kalau kita dalam kursus ni kita kena menjalankan ataupun menganjurkan satu program tu. Jadi sepanjang tu kita kena siap-siap terlebih dahulu dengan betul-betul lah, contohnya dari segi latihan, dari segi penyiapan bahan pembelajaran, semua tu kita kena pastikan betul-betul. Juga dengan kita punya program tu, kita nak bagi dia macam mana nak menganjurkan sebuah program secara online yang lancar dan tidak ada masalah tu. Contohnya dari segi penglibatan pihak luar, kita kena atur betul-betul. Dan yang dukanya program kita ni dia sepatutnya ada 4 sekolah yang menyertai. Jadi disebabkan wabak COVID sekarang ni pun, kerajaan pun secara mengejut dia orang mengeluarkan satu kenyataan bahawa aktiviti kurikulum kena ditangguhkan. Jadi kita tinggal dengan 1 buah sekolah sahaja untuk yang menyertai program kita ni. Jadi 3 buah sekolah lagi tu dia orang terpaksa tarik diri. Itu yang sedihnya, sebab kita harapkan kita dapat kongsi ilmu-ilmu yang kita dapat sepanjang menyertai pembelajaran khusus ni dengan adik-adik sekolah yang di luar sana. Itulah pengalaman dukanya. Okey. Untuk saya pula pengalaman dan bidang saya yang saya kongsikan bagi pengalaman saya lah banyak lah. So yang kita dapat jumpa orang baru, dan saya sebagai seorang yang pelajar tahun 3 yang mungkin ada lagi baki beberapa semester untuk degree ni, ini salah satu peluang lagi lah. Sebab kalau saya sebelum ni masuk kelas yang campur fakulti lain ke kelas lain, saya memang tak terkurang sangat. Saya duduk sendiri je. Tapi bila masuk belajar kursus ni, kami diberi grup secara random, kan. So nak tak nak kita kena gunakan sebaik mungkin ahli kita kena kenal betul-betul, kita bekerjasama betul-betul. Ni satu pun peluang lah untuk saya. Lepas tu dapat belajar benda tarian macam apa yang saya tadi saya expectation saya dapat pun. Ni dia satu benda yang menarik lah, itu yang pengalaman yang suka saya, pengalaman lah dapat belajar tarian. Dan kalau macam saya kata ni, saya berminat untuk lapis je, tapi saya dapat lebih lagi daripada yang saya minta. Kita ada gebur, inang banyak lagi, kalau masuk memang banyak kan. Itu ialah kita dapat buat jalankan satu program bersama. Kita tengok macam mana program tu. Dari kalau segi pengalaman duka pun saya tak adalah banyak, tapi untuk dari program tu saya nak kata duka pun tak juga, sebab saya dah, kita boleh cuba bayangkanlah apa program tu tak semesti secara berjalan lancar, dia ada mungkin ada dia punya halangan ke apa. So bagi saya dah boleh ready lah benda tu. Tapi yang dukanya bila buat masa ni kita online, saya dapat rasakan mungkin kalau kelas kita secara face to face dia akan lebih menarik. Sebab macam kalau online ni, kalau kita cuba praktik kat rumah, Tok Muda punya mampu cakap tersilap tu kaki tu kan, tapi kalau depan-depan mungkin Tok Muda terus tunjuk apa yang silap tu betul-betul depan, bengkokkan macam ni, pakai gini, lebih mendalam dan lebih detail lah kalau kita boleh dapatkan ilmu tu. So itulah antara pengalaman suka duka saya dalam kursus ni, dan mostly memang naik lah expectation saya, capai semua tu. Ya, Alhamdulillah.
Okey. Soalan yang keempat, adakah pembelajaran seni tari yang dijalankan secara atas talian ni adakah bagus buat masa ini? Pelajaran untuk tarian ni secara online saya rasa setakat ni okey, sebab kita kalau menari kan untuk mudah suruh buka kamera, jadi dapat pemuda pun akan tegur mana yang buat pergerakan yang salah, macam mana buat pergerakan yang betul. Lagipun teknik yang diajar untuk tarian bagi online ni pun senang dan mudah nak faham dan senang nak diikut. Dan bagi saya setakat ni kalau mengikut keadaan kita sekarang ni bagi saya sesuai. Cuma bagi saya kalau yang lebih menarik ni kalau kita dapat belajar tarian ni secara bersemuka, yang itu dapat kita rasakan suasana yang berbeza, iaitu kita dapat lebih belajar dengan mendalam lagi, dapat tanya banyak lagi soalan, dan kita dapat secara langsung kita dapat praktikkan pergerakan tu macam mana yang betul dan perbetulkan pergerakan yang kita lakukan dengan salah. Jadi saya rasa kalau secara langsung tu lebih, cuma kalau setakat mengikut keadaan kita sekarang ni online ni bagus lah. Okey, so dari saya lah, pendapat saya adakah online ni bagus. Untuk keadaan sekarang memang kita perlu lakukan online lah, kita pun faham. Dan setiap cara, setiap kaedah dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Antara kelebihan kita dapat buat online ni, itulah macam kita kata, kita boleh dekat kamera pun masih boleh teruskan. Dan online ni pada waktu yang sama, kalau apa benda kita tak tahu ataupun kita nak buat satu kajian atau ready, kita terus Google, kita boleh terus cari rujukan, kita terus boleh bersedia kat situ je. Tapi saya nak kata perbezaan dengan secara bersemuka memang ada, tapi nak kata direct pun sebab saya tak rasa lagi. Tapi saya rasa saya tahu lah, memang kalau bersemuka pasti dengan suasana yang berbeza, dia akan ada juga kelebihan dan kekurangan dia. Tapi bila tarian ni benda yang praktikal, mestinya lebih menarik kalau kita buat bersemuka berdepan suasana. Contohnya kalau kita buat program itu pun, kalau dapat bersemuka mungkin lebih meriah. Kita betul guide, kita boleh ajar, jadi kita boleh tengok reaksi mereka, kita boleh nampak penerimaan mereka macam mana. Mesti mereka pun seronok, dan bila mereka seronok, kita yang ajar pun seronok. Okey, soalan yang kelima, apakah tips ataupun petua untuk menjadi seorang pelajar ataupun individu ataupun peserta bagi mengikuti sesi pembelajaran khususnya dalam bidang seni tari secara atas talian? Tips untuk belajar tarian khususnya dalam pembelajaran ni adalah yang first kali tu, semasa kita join pembelajaran ni, kena sedialah untuk catat beberapa nota yang penting, catat secara ringkas beberapa nota yang penting semasa pembelajaran sedang diadakan. Dan juga itu bagi sesi teori, dan juga bagi sesi amali tu, kita sebagai online ni kita jangan malu dan jangan segan untuk mencuba praktikkan tarian yang diajarkan secara amali. Contohnya kalau pergerakan yang dibuat ni, kira lah betul atau salah pergerakan tu dilakukan, kita cuba je. Lepas tu kita pasti akan, tenaga pengajar pasti akan tegur kita, dan kita juga akan dapat membetulkan kesilapan kita lakukan. Seterusnya kita dapat tahulah bagaimana cara dan teknik yang betul untuk melakukan pergerakan tu. Jadi itu juga merupakan satu pengalaman juga, pengalaman yang baru, iaitu mempelajari tarian secara online. Dan kena ada sifat yang mahu mencuba, kena ada sifat yang ingin mempelajari sesuatu yang baru. Dan juga tips yang seterusnya adalah bagi mempelajari pelajaran bagi tarian ni secara online, kita kena mahu bertanya apa-apa yang kita tidak tahu tu kita tanya. Contohnya kalau berkaitan dengan secara teori ni, macam mana apa yang kita tak tahu, contohnya sanggul-sanggul apa yang ada dekat negara kita ni, contohnya sanggul jenis siput limau manis, sanggul siput kera dan sebagainya, dan juga jenis busana-busana, dan juga untuk jenis yang tarian tu, apa tarian yang jenis yang ada. Sebab kalau tarian ni dia ada banyak jenis, dia ada banyak kategori, jadi
jangan segan, jangan malu untuk bertanya, bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Apa yang kita tahu, apa kita tak tahu, ini adalah satu proses pembelajaran. Sebab kalau proses bersemuka dengan online ni dia tak beza sangat dari segi teori. Yang bezanya tu dari segi praktikal je. Sebab dalam tarian ni kalau selalunya kita menari secara langsung kan, secara bersemuka, jadi praktikal tu memang ada sikitlah cabaran dia. Tapi bagi saya, kalau sepanjang tips untuk online bagi kursus tarian ni secara teori dengan amali ni, yang tu je lah, jangan malu, jangan segan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Okey, untuk kalau saya pula antara tips yang boleh saya kongsikan, apa ya, persediaan kita lah, apa boleh kita buat bila kita belajar online. Satunya persiapan kita lah. Satu, kita persiapan dari segi mungkin ilmu kita, maksudnya kita dah ready. Mostly kalau kita belajar ni, kita tenaga pengajar ataupun akan bagi satu info lah mengenai apa akan kita belajar. Memang pada awalnya memang mostly kita akan dah tahulah artinya struktur pembelajaran, apa topik apa. So kita boleh mula buat preparation lah. Kita dah boleh cuba cari nota, kita cari ni persiapan. And then persiapan secara mental, kita kena ready lah. Maksudnya sebelum masuk tu memang niat kita memang untuk belajar, kita bersiap ready. Atau mungkin persekitaran kena selesa. Kalau tak, susah juga kita nak menerima penjelasan di atas talian ni. Kemudiannya bila kita dah belajar tu, yang saya sendiri buat, praktikkan. Lebih lagi apabila ilmu mengenai perkara amali, contohnya seperti tarian ni, ia satu ilmu amali, kita bergerak. Kita boleh nampak, kita boleh buka video, kita tengok video berulang-ulang kali dan kita macam ni. Tapi lebih menjaminkan ke dia punya kualiti kerja kita adalah apabila kita praktiskan sendiri, kita buat balik, kita ulang macam rasa salah, kita tengok, kita cuba tu kan. Praktis. Memang bila kita belajar benda baru, mostly macam pemuda saya pernah kata dalam kelas, selalunya orang bila belajar tak sebenarnya terus pandai, dia akan ada step by step, dia akan makan masa. So itu juga akan terpulang pada kita, adakah kita mungkin gifted ataupun kalau tak pun kita boleh usaha, kita boleh teruskan, keep on practice. Dan lambat laun insyaAllah memang kita akan dapat capai ke tahap yang kita nak, ataupun mungkin lebih lagi. Kita kena teruskan practice dan ready lah. So bila ini akan secara umum pada segala pembelajaran lah. Macam kita kata, ini proses pembelajaran. Kita belajar, bila kita buat silap, bukan maksudnya kita salah. Kesilapan tu merupakan satu batu loncatan untuk kita ke depan lagi. Kita belajar dari kesilapan kita. Means kalau kita tak buat salah, kita tak tahu apa yang boleh diperbaiki, apa yang boleh kita upgrade lagi, kita tambah baik. Dan ini proses pembelajaran, kita boleh teruskan. Silap adalah untuk kita lebih baik. Okey. So, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Apa harapan awak? Kita mulakan dengan Kak Lee. Harapan saya akan ada lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang baru menyertai kursus ni, dan bukan sahaja diorang menyertai kursus ni sekadar menyertai. Saya harap diorang akan dapat ilmu, pelbagai ilmu yang tambahan tak kira dari segi tarian ke, dari segi kemahiran teknologi IT yang ada sekarang ke. Sebab dalam ini kita kena belajar juga, tak nak kena belajar sebabnya salah satu platform yang kita gunakan untuk belajar. Dan lebih lagi situasi kita yang tidak begitu baik sekarang ni. Dan juga harapan saya ialah lebih ramai juga yang akan dapat tahu dan dapat ada sifat yang cinta dan sifat yang suka akan kita punya seni dekat negara kita ni, especially dalam seni tradisional, dalam pelbagai seni budaya yang ada di negara kita ni. Sebab negara kita ni boleh kira sebagai salah satu negara yang kaya dengan pelbagai jenis budaya dan seni tari. Dan bagi saya, dengan menyertai kursus seni tari ini merupakan satu kelebihan dalam diri kita, yang bukan saja kita dapat mempelajari pembelajaran seperti kursus seni tari dengan juga ilmu seni tari yang ada di negara kita, dan kita dapat
dapat dikira sebagai kita ni dapat mewarisi salah satu budaya yang ada di negara kita, dan juga itu juga merupakan satu kelebihan apabila mana kita tak satu hari nanti kita dapat berkongsi ilmu dengan rakan-rakan, adik-beradik, dengan tak kiralah siapa-siapa yang ada. Jadi bagi saya ilmu untuk mempelajari tentang seni dan budaya yang ada di negara kita ni merupakan satu kelebihan. Siapa tahu kalau satu hari nanti kita berpeluang berjumpa dengan orang luar, kita dapat, kalau mereka tanya kita soalan apa yang special, apa yang unik tentang negara kita, kita dapat explain dengan mereka, kita dapat bagi tahu negara saya, kita dapat sebagai satu kebanggaan lah dalam diri kita untuk mempelajari seni dan budaya yang ada di negara kita. Bagi saya itu adalah satu kelebihan dalam semua rakyat Malaysia kalau mereka ingin menyertai kursus seni tari dan ilmu tradisi seni tari tradisional dan kreatif. Okay, baiklah, untuk saya pula harapan saya bagi kursus KSTK ni, saya harap untuk pelajar-pelajar baru yang akan datang atau adik-adik yang akan join ni boleh join kursus ni dengan hati yang terbuka untuk belajar seni tradisi kita, mungkin seni tradisi yang terdapat di Malaysia ni. Kita dapat lebih mendalam lah mengenai tradisi kita. Macam Kak Lin kata, tradisi satu negara yang kaya dengan kebudayaan dan tradisi. So ini menjadi satu penambahbaikan atau menjadi satu ilmu tambahan untuk atau ilmu mengenal lagi sejarah-sejarah kita, asal-usul mungkin moyang kita. Dan dari segi tradisi ni, bukan hanya pada KSTK ni, semua orang pun boleh, tak semestinya pada KSTK, tapi ada banyak lagi mungkin kelab-kelab tarian yang ada kat luar tu untuk orang-orang awam yang selama ni saya boleh katakan, saya percaya akan adanya, mesti ada yang berminat nak tahu mungkin apa itu, macam mana zapir, macam mana tarian-tarian tradisi kita ada, mungkin ada berminat tarian kita Kepang. Sebab saya sendiri pun berasal dari situ, saya pernah ada rasa minat tu, yang saya sendiri tak ada apa-apa. So saya yakin yang orang-orang ramai pun pastinya. So bagi saya ini satu kelebihan, saya akan dapat teruskan menyertai kursus KSTK ni. Tapi bagi mereka yang mungkin tak ada peluang untuk mendekat ke kursus KSTK ni, ada lagi peluang untuk cuba mencari kelab-kelab public di luar sana boleh join. Mungkin buat masa ni akan buat online, sekarang kita boleh belajar secara online. Mungkin kita insyaAllah kalau COVID ni selesai atau belum berkurangan, reda boleh buat secara bersemuka pun lebih menarik. Itulah, bukan setakat join club, mungkin kita boleh research balik, kita tengok, kita cuba, mungkin yang berminat dan pernah ada pun boleh cuba tubuhkan kelab baru untuk mereka yang ingin mencuba. Bila yelah kita tak semestinya ikut, mungkin kita boleh memulakan pun boleh juga. Untuk ni lah, mengekalkan adaptasi tradisi kita, bukan setakat tradisi Melayu tapi tradisi Malaysia yang ada, tradisi yang penuh kebudayaan, tarian-tarian tradisi semua budaya Melayu, Cina, India, juga seperti mungkin Kazazan, Iban, Sabah, Sarawak punya tradisi. So ini meluas lah. Mungkin kalau kita tak buat secara semua, kita fokus pada satu pun tak apa. Bila dah kita fokus satu, kita boleh collab dengan yang lain, kita jadi bekerjasama pun lebih menarik lah, lebih meluas lagi ilmu dan pengetahuan, pengalaman yang kita akan dapat nanti. Itu antara harapan saya lah. Memang nak tak nak buat masa sekarang kita mungkin dah ada TikTok, dan bila TikTok kita tengok banyak tarian-tarian moden. Apa salahnya kita buat satu TikTok untuk naikkan semula tarian tradisi kita, tarian-tarian yang yelah lama, tarian tradisi orang tahu dan kita tak nak kalau boleh dilupakan lah, biar kita naikkan semula. Buat masa sekarang ni pula memang perkara benda-benda yang nostalgik ni orang mudah terima. Memang saya nampak zaman sekarang, zaman nostalgik ni orang lebih minat. So bila kita ambil peluang tu untuk kita naikkan semula tarian tradisi, menarik juga. Itulah dia antara perkongsian yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar saya, iaitu Kak Lin dan juga Arif, berkenaan perjalanan mereka sepanjang mereka melalui pembelajaran di dalam kursus kurikulum berkredit seni tari tradisi
dan kreatif. Jadinya ambilkan ini sebagai satu guideline untuk awak, tips petua. Lepas ni kalau mana-mana individu pelajar KSTK sendiri ataupun secara umum yang ada di luar sana, individu yang di luar sana yang nak ikut, yang nak belajar, kena cari tempat yang betul-betul yang bersesuaian, yang bertepatan dengan apa yang awak nak belajar. Ada gurunya. Okay, so sekian saja. Kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Bye.